Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam. Terkejut saya bang. Dah kejut? Dah buat cerita seram ke belum? Dah proses ke belum? Adalah 2-3. Oh, apa Tapi ni? baru siap skrip lah, baru siap menulis. Oh, ini pun dah dekat pukul 1, pukul 12.40 kan? Ah, Tu apa ni? Tu apa khabar Acap? Waalaikumsalam. Abang, alhamdulillah, khabar baik bang. Sihat alhamdulillah. Baik, Abang macam mana? Alhamdulillah, Okey sihat, Baik, Alhamdulillah, sihat. okey. Cuma kadang-kadang tu sibuk kan, bila time sibuk tu memang hilang, menghilang, tak Itu dapat kan. dikesan. Sekejap ada, sekejap timbul, sekejap ngelam kan. Biasalah. Kalau sibuk tu memang terus hilang dari pandangan, tapi bila kata free tu muncul balik. Itu. Begitulah. Tu Acap. Okey, kepada anda semua saya perkenalkan, ini adalah Acap, si tukang cerita. Beliau ni boleh dikatakan terkenal juga di channel sebelah, di channel merah. Jadi anda boleh cari di channel merah Acap, si tukang cerita. Betul lah Acap Betul. Si tukang cerita tak adalah terkenal sangat bang, kecil juga bang saya ni. Tapi saya tengok, saya suka cerita-cerita yang perkongsian daripada awak, memang saya suka. Terima kasih. Saya duduk melayan je cerita awak ni. Tu Acap, Ya saya. kebetulan kita berdua ni dah ada kat sini Acap. Saya nak tanya satu soalan, ataupun nak awak ceritakan satu pengalaman lah Okay. Sepanjang awak menjadi sebagai penglipur lara dalam menyampaikan kisah-kisah seram ni Okay. pernah tak bila masa awak bercerita tu awak diganggu? Pernah tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah profile. Terima kasih kerana menjemput saya dalam live profile malam ni. Dan terima kasih juga kepada semua para penonton yang terus menyokong kami ni semua, pelipur lara cerita seram ni. Berbalik kepada soalan profile tadi berkenaan dengan gangguan semasa memproses cerita, menulis skrip sebagainya. Banyak jugalah gangguan yang pernah saya lalui. Tapi saya tak tahulah, saya tak pasti sama ada itu benar-benar gangguan daripada alam sebelah ataupun ada penjelasan saintifik di belakangnya. Pertama sekali, saya bukannya terus pergi ke bidang YouTube atau bidang channel merah ataupun TikTok kan. Saya pada awalnya dulu hanya menulis saja kisah seram, berkongsi di Facebook dan saya Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Okey. Menulis di saluran biru, saluran merah. Dan juga saya jadi penulis belakang tabir lah, untuk menulis novel semua. Dan satu hari tu saya ketika ni pengalaman ketika saya menulis bukan masa tu bercerita atau apa. Pernah satu ketika saya malam itu lewat balik kerja dah malam, tapi saya kena siapkan juga satu konten kisah seram tu. Seingat saya masa tu saya menulis tentang pengalaman kisah saya di rumah Gombak, rumah lama saya dulu, rumah yang saya sewa lama. Dan keadaan saya menulis waktu tu di bilik ini, depan ni komputer dan sebelah kiri saya ni adalah tingkap. Masuk perenggan yang ketiga atau keempat masa tu, tengah menulis, tiba-tiba saya terdengar ada ketukan di tingkap ni. Ketukan dia seakan-akan, kalau semua boleh bayangkan, duit shilling yang diketuk pada tingkap. Tak. Dan untuk pengetahuan semua, rumah yang saya tinggal sekarang ni adalah rumah teres, tapi dia townhouse. Saya rumah yang bahagian atas. Dan di bahagian atas ni, sebelah tingkap ni, memang tak ada tempat orang untuk berdiri ataupun jalan atau apa kat situ. Tak ada. Orang bawah pun tak pasang awning, tak apa pun tak ada. Memang rata. Dan siapa pula yang mengetuk tu pada waktu malam. Jadi saya tak layan lah benda tu, saya biarkan. Kemudian dia hilang.
Dia dah, kali ni lebih kurang dalam 10-15 minit macam tu saya dah nak habis dah menulis. Masa tu saya tulis lebih kurang dalam penulisan tu tak panjang, lebih kurang dalam 1000 ke 1500 patah perkataan je. Dan dah nak habis dah menulis, mungkin dia rasa macam Acap ni tak layan aku pula, kata dia kan. Dia tak ketuk bang. Dia tak ketuk kali ni, dia tak ketuk benda duit sini, tapi kali ni je seolah-olah macam satu penumbuk ni duk kat tingkap. Seolah-olah menarik perhatian saya supaya saya buka langsir ni untuk tengok dia. Masya Allah. Jadi saya waktu itu ambil keputusan untuk shutdown saya punya laptop. Dan kemudian saya bacalah apa-apa yang dah diajar kepada saya tu. Saya pagarkan bilik ni dan saya cakap dengan dia, kalau nak mengganggu ataupun nak terus duduk dekat sini, kalau niat awak baik, duduklah. Tapi kalau niat awak tak baik, sila pergi, jangan ganggu kami sekeluarga dekat sini. Dan saya keluar daripada bilik. Dan itu kejadian yang pertama lah. Banyak lagi kejadian, tapi kejadian yang paling saya rasa saya tak boleh belah bang sekali tu, saya selain daripada buat channel merah, channel biru dan juga TikTok, saya juga jadi host untuk di satu lagi yang dia tulis huruf ni. Okey. Kita buat sembang-sembang seram di sana lah. Saya jadi host utama dekat sana. Dan macam biasa tak ada simbang, adalah penonton yang kongsikan cerita apa semua. Dan ketika itu saya ingat 11:45 malam, kalau siapa kenal lah Dr. Kamarul Arifin, penulis kisah seram hospital. Dr. Kamarul Arifin. Dr. Kamarul Arifin. Masa tu dia bersama saya host dan dia nak bacakan satu kisah pada kita dulu. Jadi saya pun berikan mic pada dia, saya off mic saya. Dan ketika saya, masa tu saya tak kurang sihat lah. Saya kurang sihat, saya tengah nak susun barang, susun saya punya interface apa semua. Tiba-tiba di belakang saya bang ada satu rak buku. Masa tu kita pakai pigeonhole buku dan atas saya letak buku atas pigeonhole tu. Tersusun lah buku tu. Buku tu sanding macam gini dekat tengah, dan ada book holder dekat situ. Dekat sebelah book holder ni adalah kita ada Al-Quran dekat situ bang. Dengan tak semena-mena bang, tiba-tiba saya rasa macam ada satu hembusan angin dekat telinga saya. Dan beberapa saat kemudian buku tu semua jatuh. Ya Allah. Buku tu sanding macam ni tapi dia jatuh ke depan. Buku tu berat lah. Buku tu berat bang, buku tebal, buku ni antara buku yang jatuh lah. Ni buku ni memang saya suka baca, Build Your Reputation. So buku ni pun jatuh masa tu. Buku nota saya, kecuali Al-Quran. Okey, teruskan silakan. Kecuali Al-Quran yang tak jatuh. Al-Quran hanya berdiri tegak dekat situ. Al-Quran tak terusik langsung. Al-Quran mana? tak terusik langsung. Al-Quran tak terusik. Buku tu yang apa ni, tumbang maksudnya lah, macam tu. Ya. Tapi kalau bermakna ada seperti ada satu macam kata tenaga yang telah apa ni menggerakkan buku tu. Macam tu. Ya betul. Dia sanding macam ni tau. Bukan buku tu tak stable ke, dia memang sanding gitu. Selama-lama ni saya tak pernah sentuh, tak pernah jatuh. Sampai malam tu jatuh. Dan masa tu rumah saya pun nampak dia. Apa yang tu? Masya Allah. Lepas tu, kalau macam tu pun dah seram dah tu. itu masa tu bulu roma saya dah beremang. Dan ketika tu doktor, kita panggil Dr. Kamarul ni, kita panggil Dr. Caku. Dr. Caku cakap, dia sempat berhenti. Benda tu? Dia tanya saya. Saya cakap, tak ada apa, teruskan. Okey, masa saya tengah nak naikkan buku tu bang. Okey, siapa yang tahu kalau pergi IKEA dia ada ampayan warna putih. Lepas tu ada kaki 4 tu, kan berat kan bang kan? Betul. Memang stable. Dekat situ saya letak prop saya lah. Saya punya sweater, saya punya sejadah, saya letak situ. Pun jatuh bang. Macam ada orang tolak. Allah Azim. So rumah saya cakap, dah lah awak stop lah kejap. Saya cakap. Dan dia pergi layan anak saya lah. Okey lah, tak apa, saya naikkan. Saya minta diri dulu daripada sesi tersebut. Dan saya seperti mana yang dah diajar, bila dah ada benda-benda macam ni, kita cuba solat 2 rakaat.
untuk minta perlindungan apa semua, saya ambil wuduk dan saya solat dekat bilik yang sama. Masa saya tengah solat, saya terasa dekat belakang saya macam ada yang sedang mengejek, bang. Dan akhir sekali masa saya bagi salam, ada satu suara yang Assalam. Dia ikut macam tu. Masya Allah, astagfirullahalazim. Apa dia kata tadi? Assalam. Astagfirullahalazim. Dan kalau profil perasan, saya ada dalam 4-5 bulan macam itu. Selepas saya kejadian itu, kebetulan ada makcik saya datang. Rupa-rupanya makcik saya ni ada benda yang mengikut dia, dan rupa-rupanya benda tersebut telah dihantar kepada keluarga kami dan dia sedang mencari tuan. Dan salah satu calonnya adalah saya. Jadi ketika itu saya ambil keputusan untuk stop sekejap, ubat, dan selepas dah clear semua, saya sambung balik lah. Dan itulah antara kisahnya lah, bang. Antara kisah ni saya juga nak berkongsi lah kan. Pengalaman saya jugalah sebagai pencerita kisah-kisah seram ni. Saya ni sebenarnya kan, saya bercerita, saya ambil cerita ni daripada penulis-penulis, daripada sahabat-sahabat penulis lah, daripada FB lah, ruangan FB jugalah. Dan saya ambil tu di atas kebenaran pada mereka jugalah kan. Jadi ada antara cerita-cerita tu merupakan kisah-kisah yang pengalaman mereka yang sebenar, dan ada juga kisah-kisah daripada kisah fiksyen jugalah kan. Jadi pada satu malam tu, saya ni duduk di luar pintu rumah, di pintu sliding lah. Rumah saya ni pintu jenis sliding. Rumah saya jenis rumah teres. So dekat luar rumah saya tu ada saya letak satu kerusi malas lah. Dekat kerusi itulah saya cari ilham apa untuk bercerita ke apa kan, untuk menggayakan cerita begini kan. Kita nak cari ilham kita lah untuk bercerita kan. Jadi waktu tu Khamis malam Jumaat jam 1:30 pagi, saya memang ambil mood malam untuk bercerita, untuk merasakan kisah tu. Kita nak feel kisah tu kan, untuk kita persembahkan pada orang lah. Jadi masa tengah saya ambil feel bercerita tu, tengah mendera cerita tu, tiba-tiba dekat luar gate saya dengar dum 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 dum. Bunyi macam orang melompat. Bunyi je macam orang melompat. Alright. Bunyi dia tu daripada jauh makin dekat, sampai bunyi itu dia berhenti sekejap, betul-betul dekat depan pintu pagar rumah saya. Dia berhenti sekejap. Lepas tu tak sampai beberapa saat, pintu pagar rumah saya bergoyang. Macam tu. Saya tengok tu, saya terus rasa macam rambut ni macam terpacak naik kan. Saya terus masuk dalam, saya terus tutup sliding door, tutup langsi apa semua lah, langsi lah kan, tutup. Daripada dalam rumah saya dengar benda tu, dia dah ada dekat awning lah, dekat halaman rumah tu. Betul-betul berhenti dekat sliding door. Oi, dia cuba nak masuk ke apa? Lepas tu kan, sliding door saya bergegar. Bergegar sliding door saya. Nasib baik masa tu saya punya langsi tu dah tutup. Bayangkan kalau masa tu saya tak sempat nak tutup langsi, kemungkinan akan nampak. Kemungkinan kan? Kemungkinan abang. Dan saya nampak. Tadi saya terus tak cakap banyak, saya tutup lampu, terus masuk dalam tidur. Tak jadi. Dia punya penyelesaian dia gitu je. Itu je. Tak tidur. Yang kedua pula kisah saya
mengambil satu kisah benar daripada satu channel merah ni daripada Indonesia. Kisahnya adalah 7 hari gangguan pocong yang berlaku di Bandung. 7 hari. Okay. So bila saya tengok dekat channel tu, dia menceritakan kisah-kisah begini kisah dia, jadi saya rasa macam tertarik. Jadi saya pun DM owner channel tu, saya minta kebenaran untuk menceritakan semula di channel merah saya dalam dialek bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu Malaysia lah. Jadi dia pun mengizinkan saya ambil cerita tu, tapi dia bagi saya amaran lah, dia kata kan kisah ini merupakan kisah benar. Jadi kakak tu dalam bahasa Indonesia tu abang lah, kan. Jadi kakak harus hati-hati, katanya. Kakak harus hati-hati kerana kisah ini merupakan kisah benar yang berlaku semasa COVID-19 satu ketika dulu pada tahun 2020, katanya begitulah, kan. Okay. Kisah ni ada seorang pekerja buruh binaan ni. Dia ni memang seorang yang rajin. Dia tinggal dekat satu rumah macam kontainer lah, rumah sementara lah, untuk menyiapkan satu projek rumah banglo dekat situ lah. Dan rumah banglo tu terletak dekat kawasan perkampungan lah, ya. So saya letak nama dia Aceng. Nama lelaki tu Aceng. Dia ni hidup sebatang kara, seorang buruh binaan. Dan kebetulan pada waktu tu memang COVID-19 tengah menggila lah pada tahun 2020 tu. Okey. Satu hari si Aceng ni sakit. Si Aceng ni sakit, batuk-batuk kan, macam lemah badan. Jadi orang kampung ni rasa macam takut macam, sebab Aceng ni dia meneruskan kerja dia walaupun dia sakit. Jadi orang kampung beritahu pada Pak Lurah. Pak Lurah ni kira ketua kampung lah, kan. Minta tolong sampaikan pada si Aceng ni untuk orang kata pergilah buat rawatan dekat hospital, di rumah sakit lah maksudnya, kan. Jadi Pak Lurah ni datanglah berjumpa dengan si Aceng. Aceng, dia kata, aku tengok dah lama ni kau sakit. Sekarang ni musim COVID-19, kan. Jadi kau pergilah di rumah sakit untuk check up lah, katanya, kan. Okey. Si Aceng ni kata, saya bukan COVID-19, saya ni cuma sakit biasa-biasa saja. Tapi orang kampung tak percaya. Jadi pada satu hari ni Pak Lurah telah menghubungi, kalau kita ni KKM, kalau kat sana saya pun tak tahulah apa yang dipanggil, kan. KKM. Jadi yang ambulans tu datang tempat si Aceng ni, paksa si Aceng ni untuk dibawakan ke hospital. Jadi disebabkan si Aceng ni dia segan lah dengan Pak Lurah ni, si Aceng ni terpaksa turutkan kehendak Pak Lurah ni. Jadi pergilah bawa si Aceng ke hospital, cek. Tapi kan sebenarnya si Aceng ni malam tu dia boleh lari daripada hospital. Dia lari daripada hospital. Lepas tu orang kampung nampak, orang kampung berkumpul lah kat rumah dia, kan. Minta si Aceng ni kembali semula ke hospital. Si Aceng ni dia kurung diri dia dalam rumah. Dia tak mau pergi. Jadi daripada malam tu sampailah ke subuh, orang kampung dah berkumpul depan rumah dia. Lepas tu si Aceng ni tetap tak nak buka pintu. Jadi orang kampung pun buat satu macam mesyuarat kecil lah dekat situ, kan. Kata daripada kita pujuk secara halus pun tak mau, kita terpaksa buat kasar sikit lah. Jadi orang kampung pecahkan pintu rumah dia, sebab masa tu hari dah siang. Pecah pintu rumah dia, tengok Aceng tak ada. Rupa-rupanya si Aceng dah ada dekat atap bumbung rumah tu pula. Jadi masa tu Pak Lurah pun datang lah, kan. Aceng, turunlah Aceng, janganlah kau buat perangai macam ni, kita pergi hospital untuk check up. Aku tak sakit, aku bukan sakit COVID-19, aku ni sakit biasa-biasa je.
tetap dia tak mau juga. Jadi orang kampung ni dah bising lah, Aceng turun. Si Aceng ni kononnya dia nak melompat daripada atap rumah yang dia berada tu, nak melompat ke atap rumah sebelah. Masa dia lompat tu tak lepas, jadi si Aceng ni jatuh. Bila dia jatuh, kepala dia dulu menuju ke bumi. Jadi si Aceng ni meninggal dunia serta-merta. Okey, itu satu bab. Dan meninggal serta-merta, nak diuruskan jenazah dia ni, orang kampung takut kan. Jadi pihak hospital pun ambil lah dia untuk menguruskan jenazah dia. Masa proses pemakaman tu pun tak ramai yang datang kan. Entah macam mana, tak tahu mana silapnya kan. Masa nak kebumikan dia tu, hujan pula tiba-tiba tu kan. Jadi dia punya kain kafan dia tu tak sempat nak buka. Okey, cerita yang selanjutnya, tempat kerja Aceng ni ada seorang kawan dia nama Tony yang ambil alih tempat si Aceng ni. Jadi pada satu hari tu, Tony dengan kawan-kawan dia mengambil alih tempat si Aceng ni daripada pagi sampai, katalah daripada jam 9 pagi kerja sampai jam 6 petang ya. Bekerja lah, normal lah tu. Jadi bila dah 6 petang nak bawa ke maghrib tu kan, jadi kawan-kawan ini semua dah bersiap-siap semua nak balik lah ya. Dah bersiap-siap nak balik apa semua. Si Aceng ni lambat sikit sebab dia punya tool semua ni masih bersepah-sepah lagi. Jadi kawan dia kata, Tony jomlah balik, hari dah nak maghrib. Tony kata, korang baliklah dulu, aku nak kemas barang-barang aku, nanti orang curi. Dia kata lah. Tengah-tengah dia kemas tu kan, sekali dia dengar dekat tingkat atas bunyi dung macam bunyi ketukan lah. Tony kata, ada ke lagi orang yang belum balik ni kan. Si Tony ni meninjau ke atas. Oi, baliklah, dah pukul berapa ni? Tony pun naik atas. Atas tu gelap tau. Jadi dia bawa cahaya handphone lah, bawa cahaya handphone untuk menyuluh dekat kawasan atas tu. Dia naik atas, dia suluh. Sekali apa yang dia nampak? Dia nampak satu makhluk yang berkafan dekat tingkat atas tu kan, sedang menghantuk-hantukkan kepala dia dekat dinding. Saya lemah betul lah benda-benda macam ni. Ini kisah benar ya. Jadi bila si Tony dah nampak kan, Tony kata, Astaghfirullahalazim. Tony kata, Astaghfirullahalazim, apa ni aku nampak ni? Jadi bila makhluk tu dah perasan yang Tony ada dekat situ, makhluk tu memusingkan kepala dia begini, memusingkan badan dia begini, betul-betul face to face dengan Tony ya. Apabila benda tu dah betul-betul face to face dengan Tony, ternyata apa yang Tony nampak adalah Aceng, arwahnya si Aceng dalam keadaan berkafan. Dia menangis mengeluarkan air mata darah. Jadi apa yang arwah ni cakap pada si Tony? Agak-agak apa yang arwah ni cakap pada si Tony? Minta maaf, bukan? Kamu fitnah saya. Jadi si Tony ni dia turun bawah, kelang kabut dia turun bawah. Dia kemas barang dia tu. Masa dia tengah kemas tu, benda tu turun bawah tangga. Sempat lagi nak kemas barang. Aduh. Si Tony nampak kaki benda tu berikat. Turun. Si Tony tak sempat nak kemas, terus lari balik rumah. Okey, saya cerita sampai situ je lah. Selainnya nanti awak tengoklah dekat channel Merah. Saya cerita sampai bab situ. Kenapa saya cerita sampai bab situ? Masa saya cerita sampai bab situlah saya diganggu waktu saya sedang proses rakaman. Masa tu
Tiba-tiba di luar rumah anjing sahut menyahut. Bukannya bukan. Yang ini pula macam tu. Lepas tu tiba-tiba datang bau kapur barus masuk dalam rumah, babe. Aduh. Semua rumah bau kapur barus. Tak boleh ni tak boleh. Saya cakap tak boleh. Tu cakap okey, tak boleh. Kita terpaksa batalkan ni. Nanti kita sambung esok. Jadi saya pun rujuklah pada apa ni, channel Malam Mencekam. Nama channel yang di Indonesia tu Malam Mencekam. Saya tanya pada dia, cakap saya diganggu waktu saya proses rakaman cerita ni. Dia cakap, ya kak, kan saya kan udah bilang kisah ini kisah benar, kisah benaran. Katanya kan. Kadang-kadang kalau kita bercerita ini, kadang-kadang kita diganggu. Tapi saya ni jenis degil lah kan. Saya tetap habiskan cerita tu juga kan? Walaupun memakan masa lah beberapa hari. So itu antara dua lah pengalaman saya lah. Kalau cerita pasal tadi abang ada sentuh pasal COVID kan. Saya pun ada satu pengalaman ketika terjadi waktu COVID lah. Masa tu saya belum ada buat YouTube channel lagi. Saya, untuk pengetahuan abang, saya juga salah seorang pengurus jenazah bang. Tapi saya uruskan dokumentasi jenazah untuk warga asing lah. Saya tak bukan yang jenis mandikan jenazah betul-betul, tidak. Saya hanya uruskan dia punya dokumentasi, menguruskan, saya koordinator lah. Telefon waris kat sana, telefon kedutaan sini, begitulah. Tapi ada satu ketika tugas yang mulia tu. Alhamdulillah lah bang. Ada satu ketika ada satu NGO datang pada kita orang dan minta bantuan daripada kami untuk uruskan satu jenazah ni yang bukan ahli kami lah sebenarnya. Tapi pada awalnya memang saya keberatan lah bang. Tapi saya bekerja saya bekerja di syarikat ayah saya sendiri. Ayah saya kata tak boleh bang, ni fardu kifayah bang, kita kena buat, kata dia. Walaupun masa tu PKP kan, tapi yelah, saya dengan keberatan tu saya buat jugalah kerja tu. Dan bila dah settle semua dokumentasi daripada negara seberang kita ni, daripada sahabat kita dari Indonesia, saya pun terus pergi ke Hospital Serdang dan saya hubungi kawan-kawan dia. Saya tanya, korang boleh datang tak ni buat pengecaman mayat apa? Hospital Serdang, okey. Sebab saya tak kenal kawan awak yang meninggal ni, awak yang kenal, kata dia. So dia kata boleh pak, boleh, bisa, nanti kita jumpa di sana. Okeylah, saya pun pergi. Saya sampai sana bang, dekat sejam saya tunggu budak-budak ni tak datang. Saya telefon sorang-sorang tak angkat. Aduh, ni macam mana nak buat ni? Lepas tu yang bahagian forensik dah tanya, bang, dokumen semua dah lengkap ni, kita nak urus jenazah ni, mana budak-budak tu nak buat cam mayat ni? Cakap dia tak datang lah bang. Habis nak buat macam mana ni? Saya cakap macam ni lah, saya try call waris dia boleh tak buat video call dan kita suruh waris dia cam mayat. Boleh bang, cuba call. Sebab kita dah lambat ni bang, dah nak asar ni, takut kita tutup pukul 5, kata dia. Okey lah, tak apa, saya try call. So waris dia dapat. Saya telefon kakak dia nangis-nangis bang. Nangis-nangis sebab adik dia yang meninggal kan, dia lelaki ni. Okey, jom kita nak start cam mayat ni sekarang ni. Okey, masuk dalam bilik mayat. Saya dah uruskan lebih daripada 100 jenazah. Saya masuk bahagian forensik, masuk bilik mayat, saya okey, tak ada masalah langsung. Tapi kali ni bang, dia punya perasaan dia lain macam. Lutut saya macam gigil sikit lah masa tu. Saya nampak beg mayat kat depan tu bang. Bila dia buka, saya terus lulu bang. Keadaan muka macam mana saya nak cerita? Boleh kot cerita kot. Keadaan muka dia, mata dia ni katanya lah, masa tu dah dijahit tau. Katanya mata dia tersembul keluar. Pecah kepala atas ni. Dan memang tak ukur orang dah. Bila saya ulurkan macam tu, kakak dia terus menangis bang. Kakak dia menangis meraung-raung kat situ. Jadi saya cakap lah, kak, betul ke ni adik akak ni, betul Dia kata cuba buka bawah sikit sebab nak tengok tanda lahir. Tu tengok dekat bawah bahagian dada dia, dekat bahagian rusuk dia ni ada satu tanda lahir. Dia kata betul, dia kata ni adik dia. Saya tu macam kenapa tiba-tiba saya rasa macam pening, saya rasa macam berat badan saya ni. Dan saya keluar dan diuruskan segala-galanya. Saya pun
Masa tu saya cakap dengan bahagian forensik, dia kata dalam lebih kurang sejam atau sejam setengah dia akan settlekan jenazah. So saya boleh tuju ke tanah kuburan lah. Tanah kuburan masa tu di Gombak. Dan untuk pengetahuan semua, nak uruskan jenazah warga asing untuk dikebumikan di sini sangat susah. Tak semua tanah perkuburan akan terima. Itu saya dapat jumpa dengan satu, saya bekerjasama lagi satu dengan SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. So dia dapatkan tanah, kita dah discuss dengan Kariah kat situ. Dia kata dia benarkan untuk kebumikan jenazah ni kat sini lah, atas dasar kemanusiaan, kata dia. Jadi saya pun masa tu dah lebih kurang nak maghrib jugalah. Sebab agak banyak halangan lah bang masa tu. Tak tahu kenapa lah jenazah ni kan. Jadi saya daripada Hospital Serdang tersalah jalan. So kita orang terpaksa lalu highway masuk ke tol Sungai Besi. Sampai tol Sungai Besi, masa tu PKPD lah apa yang diketatkan, masih ada polis lagi jaga dekat tol tu kan. Okey, saya punya kereta saya naik Toyota Innova time tu. Depan saya ada okey ke kat sana? Okey. Hello. Hello. Okey. Hello. Okey. Okey. So bila saya sampai dekat bahagian sampai dekat roadblock polis tu, depan saya ada lagi 2 biji kereta, Myvi, Saga. 2 biji kereta ni ambil masa lebih kurang 10 minit check, polis tu check surat apa benda semua kan masa tu. Sampai dekat kereta saya bang. Sampai dekat kereta saya tak sempat nak bagi surat. Saya turunkan tingkap cermin kereta saya ni. Saya turunkan cermin kereta saya. Polis tu tengok muka saya. Dia terus, "Cik jalan kata dia. "Cik, surat cik." Tak apa. Jalan. Lepas tu ayah saya. Masa tu saya pergi dengan ayah saya. Ayah saya cakap, "Ada yang ikut kita kot bang," kata dia. Ish, ayah ni mulut celupah. Kan. Tapi masa tu saya dah rasa badan saya berat lah. Okay. So kita teruskan perjalanan pergi sampai ke tanah perkuburan Gombak ni. Dekat Batu berapa masa tu lah. So lebih kurang dalam 15 minit kemudian, setengah jam kemudian van jenazah pun sampai, dah bawa jenazah tu. Kita orang sempat minum jugalah. Saya pendekkan cerita je lah ni kan. Saya pendekkan cerita je lah. So sampai dekat tanah perkuburan, sampai kat tanah perkuburan tu saya nampak ni budak-budak tadi yang berjanji dengan saya nak macam mayat ni. Dia cakap, korang asal tak datang tadi? "Oh, saya takut bang, saya enggak ada permit bang, nanti kena tangkap sama polisi," kata dia. Lelaki betul cakap, "Korang ni bagi tahulah awal-awal kan. Nanti aku pun boleh bagi surat kat korang. Benda ni special case, apa masalahnya?" Okey, tak apa. Yeah, so saya tanya dengan dia meninggal kenapa ni kan? "Oh, dia ni bang. Dia kerja kontrak." Okey. Dia masuk Malaysia awal tahun sebelum PKP tu lah. Tapi dia baru dapat kerja lagi seminggu nak PKP. So masa tu dia dah mula stres lah dengan orang kat kampung dia ni asyik minta duit. Lepas tu kan masa PKP kan tak boleh kerja kan bang kan. So dia pun kontrak pun tak boleh nak buat, tak boleh nak teruskan kerja buat rumah apa semua. Tapi bila sampai kat PKPD tu dah boleh lah sikit-sikit dia nak betulkan rumah, nak kerja sikit-sikit tu dah boleh lah. Jadi orang dekat kampung ni keep on telefon dia minta duit. Dan dia pula kat sini, masa tu PKP, manalah ada orang bayar gaji selepuk. Kan orang bayar gaji ikut hari, bayar gaji sekadarnya untuk makan kat sini kan. Jadi dia stres. Dan satu ketika tu, dia buat bangunan 5 tingkat tau bang. Jadi masa tu dekat tingkat 3, yang arwahnya ni tengah makan dengan kawan dia. Tiba-tiba, nak dijadikan cerita, kawan dia ni tertinggal air dekat tingkat yang kedua. Jadi kawan dia ni nak ambil air, dan bila naik balik, tengok kawan dia ni dah tak ada. Si arwah ni dah tak ada. Rupanya arwah ni dah kat bawah. Dah jatuh. Ya Allah. Tapi masalahnya kalau dia terjatuh, mesti dia akan pakai jaket keselamatan dia apa semua. Tapi ni tak. Jaket keselamatan, peralatan dia semua ditinggalkan kat situ, dan dia kat bawah tu dengan tak pakai apa-apa safety langsung. Bermakna macam ada tanda-tanda dia menamatkan riwayat sendirilah. Saya tak nak cakap lah yang tu bang kan. Tapi daripada cerita dia tu seolah-olah macam gitulah. Kata dia sebelum kejadian tu dia memang ada bertekak bergaduh dengan kakak dia malam tu, dan dia kata aku tak akan pulang lagi buat selama-lamanya, kata dia.
Allah. Kata dia. Okey. So, okey lah. Saya pun okey masa tu. Dan kita kebumikan, tak ada masalah semualah. Dan lepas tu saya balik. Masa tu saya tinggal dekat rumah saya di Taman Seri Gombak. Sampai kat rumah, dah maghrib. Okey. Saya pun ketua macam biasalah. Cuci badan dulu, ambil wuduk apa semua kat luar. Dan baru saya masuk dalam rumah, mandi. Okey, malam pertama okey. Cuma saya rasa macam penat sangat hari tu. Macam penat sangat, badan sakit. Malam yang kedua bang. Malam yang kedua, saya dapat mimpi yang saya tak pernah mimpi benda-benda macam tu. Saya mimpi, saya jumpa dengan satu sosok lelaki berpakaian sebiji macam arwah. Tapi muka, mata dia sebelah kiri ni terkeluar. Berdarah-darah muka. Tapi dia macam macam tu kat saya. Oh Allah. Abang bayangkan bang, kalau abang tengah tidur abang mimpi macam tu. Ui. Selama 3 hari bang, saya mimpi macam tu bang. 3 hari betul. Astagfirullahaladzim, meremang bulu rumah aku. Ya bang. Dan saya pergi office bang, memang memang orang sampai tegur saya. Saya ketua jabatan untuk bahagian pentadbiran masa tu. Dia kata, Cik Ashraf, kenapa Cik Ashraf muka pucat sangat ni? Demam ke? Kalau tak sihat, pergilah klinik ke apa kan. Saya okey, tak ada apa kan. Dan yang paling lepas tu saya rasa macam something wrong dekat badan saya. Saya rasa saya something wrong. T-lady saya bang. T-lady saya, dia tak nak masuk bilik saya. Dekat saya minta buat kopi pun dia tak nak masuk. Dia kata, kenapa kak? Itu ada yang teman Cik Ashraf tu di belakang. Dan minggu yang kedua, saya dah tak, dia mimpi dia, lepas tu kerap juga tapi dia tak adalah yang rara gitu. Dia cuma datang kat saya, dia menyeringai, senyum macam tu. Dan seolah-olah macam dia nak bercakap sesuatu kepada saya bang. Dan saya dah mula macam bila orang rumah saya dia memang rajin mengaji. Alhamdulillah. Dan bila saya dengar dia ngaji, saya jadi rimas. Saya malas solat. Saya jadi pemarah. Masa tu anak saya yang sulung tu umur baru 2 tahun lebih. Saya dah berani angkat tangan kat budak umur 2 tahun. Saya memang totally berubah. Saya totally berubah dan saya barat, dan saya rasa belakang ni, bahu ni dua ni berat sangat bang. Berat sangat. Dan ada staff saya seorang ni, dia pandai lah dengan ilmu-ilmu macam ni. Dia minta, dia cakap lah saya cuba ikhtiar, baca Yasin, mandi dengan air limau apa semua. Tapi masalahnya nak baca Yasin tu, saya rasa macam menyampah bang tengok benda tu. Kan saya boleh jadi macam tu ya. Dan okey, sekejap iklan. Okay. Pada anda semua yang berada di sini, 10 mata memandang ni, okey, kita follow Acap si tukang cerita daripada channel merah beliau, Acap si tukang cerita. Dan di TikTok Acap apa? Acap STC. Acap STC. Okey, korang follow. Acap kalau bercerita, kisah-kisah dia memang meremang. So siapa-siapa yang minat cerita seram, follow Acap. Jangan tak follow Profile marah kalau tak follow. Okey. Teruskan Acap. Okey. So tak tahulah, saya sampai jadi bertekak dengan rumah saya kan. Macam-macam lah hal yang terjadi. Dan sampai akhirnya ketika itu orang rumah saya ni dia ada kawan dengan seorang ustazah. Dan ustazah tu sering datang ke rumah saya untuk belajar mengaji, buat usrah. Dan satu ketika tu saya tak bekerja. Saya dekat rumah, saya minta kerja daripada rumah sebab saya rasa badan saya tak sihat. Ustazah tu tegur saya, Ashraf, awak okey? Saya macam jeling tau. Kenapa? Dia kat situ. Saya rasa macam tak ada yang tak kena lah dengan awak ni. Lepas tu dia kata macam ni lah. Nanti petang sikit ustazah ustazah datang lagi. Petang tu abang, dia datang, ustazah tu bawakan saya daun bidara. Daun bidara dan dia ada bagi beberapa ayat kepada isteri saya. Tak tahulah ayat apa yang isteri saya baca. Yang isteri saya tu dia kata, alah, lepas saya okey tu saya tanya lah ayat apa. Dia kata, alah apa pun, ayat kursi, 3 kul. Dia kata benda-benda biasa, common punya ayat lah kan. Okey lah. So ustazah tu pesan kat rumah saya ni, lepas asar rendamkan, lepas solat asar rendamkan daun bidara tu dalam 2 baldi. 1 baldi untuk isteri saya dan 1 baldi isteri dengan anak saya.
satu baldi tu khas untuk saya. So rumah saya lah yang buat semua. Okey. Lepas asar, kita orang pun naik. Masa tu bilik saya rumah double story, rumah 2 tingkat, dan bilik saya master bedroom ada bilik air lah. Rumah saya mandi dengan anak saya. Dan mandi. Saya tunggu dekat depan bilik air tu. Kan? Sambil tengok layan Netflix apa benda semualah. Sekali dia buka pintu bilik air dah siap mandi bang. Dia ada satu bau yang saya tak tahu nak cakap macam mana lah bau dia. Dia busuk dia tu kalau bau bangkai lain. Bau najis pun lain. Tapi ni dia tak tahu bau apa. Busuk dia boleh nak muntah bang masa tu. Lawyer sangat. Lepas tu saya cakap lah, awak berak ke busuk ni? Dia kata, takkan saya nak berak mandi dengan anak. Anak saya lelaki kan. Takkan saya nak berak sambil mandikan anak. Dia kata dia. Betul juga. Okay, dah awak pergi mandi. Ada satu lagi tu untuk awak. Jangan lupa ni sebelum masuk bilik air selawat dulu apa benda semua. Jangan awak baca pula kat dalam bilik air tu, kata dia. Yalah. Betul. Kan. So saya selawat lah. Selawat apa semua dah saya mandi. Okey bang rumah saya tak ada water heater bang waktu tu. Water heater saya rosak, ada tapi rosak. Air memang sejuk. Air memang sejuk. Selalu saya mandi air tu sejuk. Tapi hari tu bang, air yang dicampurkan dengan daun bidara tu, saya simbah kat badan saya. Seolah-olah air tu kita mandi pakai water heater yang paling panas sekali. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Saya menjerit bang dalam bilik air tu bang. Menjerit. Kulit saya merah. Saya cakap, oh panas je. Saya jerit itu. Rumah saya teruskan mandi. Jangan layan sangat. Siram pelan-pelan rumah saya. Kan? Siram pelan-pelan. Sampailah habis satu baldi tu. Dan lepas saya habis mandi tu bang, saya macam terlalu penat dan saya terbaring bang kat atas tilam. Saya terbaring. Dan saya amalkan mandi dengan air udara tu selama 3 hari. Tapi yang peliknya 3 hari tu saya tak mimpi makhluk tu. Dan kemudian habis 3 hari tu, kebetulan hari Khamis, malam Jumaat. Macam biasalah saya dengan isteri saya, memang setiap malam kami malam Jumaat tu memang kita akan buat bacaan Yasin, solat hajat, apa semua, tazkirah kat rumah kan. Alhamdulillah. Kan? So saya dah okey sikit lah masa tu. Saya pun dah tiba-tiba saya rasa sedih. Saya macam terbayang yang 2 minggu sebelum tu kan, yang saya tampar anak saya, saya marah isteri saya jadi menyampah dengan Quran. Saya menangis bang. Saya sedih sangat. Kenapa saya jadi macam itu kan? Kan? Lepas tu okeylah, malam tu dah settle apa semua. Malam saya tidur. Malam tu bang, makhluk tu datang lagi dalam mimpi saya. Tapi magang aku cerita sikit. Makhluk Saya pun rasa lain macam ni. Makhluk tu datang lagi dekat saya. Tapi kali ni dia dah tak menyerupai yang macam dia datang dengan baju dia yang macam berlagak datang kat saya. Tapi kali ni dia datang dengan keadaan yang sangat-sangat sedih bang. Dia datang dengan kain, dengan baju putih rupa dia masih yang sama, tapi cuma keadaan dia tu macam menyedihkan. Macam mana ya, macam orang kena belasah pun ada jugalah keadaan dia. Dia datang tu. Dia datang. Dia cakap kat saya. Bang, tolong saya bang. Macam ni. Bang, tolong saya bang. Sakit bang. Sakit. Dia cakap macam tu. Saya terjaga dan saya tengok jam pukul 3.30 pagi masa tu. Saya terus ambil wuduk. Saya solat 2 rakaat dan saya tahlil lah bang. Saya tahlil. Dan saya tak anggap benda tu arwah sebab nanti saya explain kenapa saya tak anggap benda macam tu. Okey, saya tak anggap benda tu arwah. Saya just macam nak buat benda tu untuk melindungi diri saya dan saya sedekahkan apa amalan saya tu kepada arwah. Kan? Okey. Setelah saya baca macam itu bang, saya ternampak ada satu lembaga. Rumah saya ada dekat bilik saya tu ada balcony. So saya boleh buka pintu untuk saya duduk kat balcony lah. Selalu saya duduk kat balcony tu macam biasalah. Saya pokok, saya duduk kat situ macam pokok, cari ilham kat situ. Saya nampak benda hitam kat situ. Menggigil juga bang. Tapi kita sebagai ketua keluarga tidak. Kan? Kita sebagai ketua keluarga bang, kita tak boleh biarkan benda tu duduk dalam rumah kita. Kita kena berani. Betul. Kan? Kita kena berani. Saya bangun, saya tutup mata saya sebelah, saya buka pintu, saya baca ayat kursi dan tak semena-mena ada satu angin sejuk lalu kat muka saya sebelah kanan. Dan saya nampak ada benda hitam keluar lah. Ada nampak benda hitam keluar dan saya tutup pintu. Okey. 2 minggu sebelum ni saya rasa rumah saya tu panas sangat walaupun saya dah buka aircon.
Tapi malam tu bang, saya tak buka aircon, dia punya sejuk bang. Sampaikan saya terpaksa cari Toto lah. Nak dia punya sejuk tu lain macam. Kan? Dan saya Macam tu sekali Ya bang. Bila saya cerita kat orang kata ni badi mayat lah apalah, tapi tak tahulah bang. Tak tahu lah. Saya tak percaya. Saya bukan tak percaya, saya macam skeptikal sikit lah dengan benda-benda macam tu. Sebab saya rasa bagi saya ni adalah ujian Tuhan untuk saya lah. Dia nak uji saya sama ada saya ni betul mampu lagi tak nak uruskan benda tu kan. Bila dah kena macam ni, kau nak uruskan lagi tak jenazah ni kan. Saya rasa tu ujian bagi saya. Dan saya, macam saya cakap tadi, saya tak anggap benda tu arwah yang datang. Sebab bagi saya kan, orang yang dah meninggal ni, dia dua benda je bang. Dia sibuk dekat alam kubur sana. Sama ada dia disiksa ataupun dia sedang menikmati hari-hari yang indah dekat sana disebabkan amal soleh dia kat atas dunia. Saya setuju dengan tu. Saya setuju. So saya anggap itu hanyalah jin, syaitan, dia dah janji jelmaan korin kemungkinan. Saya pun tak pastilah kan. Saya rasa itu adalah satu macam ialah syaitan dan jin nak menyesatkan kita. Jadi betul. Dia cuba nak menguji ataupun tak tahulah macam mana. Tapi itulah pengalaman yang sepanjang saya menguruskan jenazah, itulah yang paling saya rasa tu pengalaman berharga bagi saya lah. So sekurang-kurangnya lepas ni saya perlu lebih berhati-hati kan. Saya perlu lebih banyakkan amalan kan? Sebab selain daripada kita berhati-hati menguruskan jenazah, itu pun salah satu tamparan untuk saya. Kau ni Cap dah cukup ke amalan. Sebab apa tahu? Sebab saya pernah interview seorang sahabat. Dia ni adalah seorang anggota PDRM dan tugas dia ni adalah juru foto. Ambil gambar-gambar jenazah ni lah. Yang ada kes macam-macam ni lah kan. Okay. Dia kata kalau kata nak nak tengok jenazah ni, jangan tengok daripada kepala dulu. Kan? Dia tengok daripada kaki dulu. Daripada kaki perlahan-lahan naik atas. Untuk mengelakkan terkena orang kata gangguan lah. Ataupun badi. Macam tu lah. Itulah silap saya pun tak mungkin, tahu. Mungkin masa tu Acap tengok tu terus tengok muka kan. Kemungkinan lah itu salah satu ujian dia tu lah kan. Itulah itu. Saya pun tak tahu bang masa tu. Itu kali pertama saya pergi buat cam jenazah ni. Selain daripada ahli keluarga saya sendiri saya bantu untuk urus, itu orang luar yang pertama lah yang saya bantu macam tu. Ada 2-3 kisah lagi waktu saya uruskan jenazah, yang masa tu saya uruskan jenazah ibu dan anak, macam crime scene kat situ. Ibu tu melahirkan dan anak dia terjerut tali pusat pun ada. Itu memang memang suami dia ditangkap lah kerana cubaan membunuh, kerana dia tak bawa isteri dia tu pergi hospital untuk bersalin. Dan rupa-rupanya anak dia semua lahir dekat rumah dan tak ada dokumen, tak ada apa, semua lahir dekat banyak lah bang, banyak kisah yang menyayat hati lah. Pendatang asing lah tu. Pendatang asing lah. Banyak saya cakap kenapa korang ni datang sini buat benda-benda macam ni kan. Kau datang bekerja, datang kerja je lah, tak perlulah buat benda-benda macam ni. Yalah, betul kan. So gitulah antara pengalaman saya urus jenazah. Dan untuk pengetahuan abang juga, saya sekarang ni selain daripada kisah seram, saya buat 50-50 bang. Kisah seram yang hantu-hantu ni saya buat juga, dan saya juga buat satu segmen, saya namakan segmen tu Dari Fail Pengurus Jenazah, di mana saya compilkan kisah-kisah seram, kisah-kisah pengurus-pengurus jenazah, penggali-penggali kubur, orang-orang forensik semua. Saya combinekan cerita-cerita tu dan saya kongsikan dengan para pendengar lah kan. Semua masuk dalam channel yang sama lah. Ya, dalam channel yang sama. Saya buat cerita tu semua dimuatkan dalam channel yang sama lah. Ya betul, dalam channel yang sama. Saya buat setiap hari Jumaat dalam live Kamar Remang juga, tapi segmen Dari Fail Pengurus Jenazah lah. Itu macam tu. Adalah pengalaman saya sendiri, dan yang ada yang saya ambil daripada blog-blog kisah seram, ada juga yang saya ambil daripada pengalaman member kita yang uruskan jenazah ni. Saya kongsikan lah dengan diorang, dengan para pendengar kita lah. So, tujuan saya bukan apa, mak saya ada pesan kat saya itu, alang-alang dah ada channel, dah ramai orang kenal kau, apalah salahnya kan. Inilah
apalah salahnya bagi pengajaran, manfaat pada orang kan. Sekali-sekali Betul, boleh bagi, boleh berdakwah kan. Mm-mm. Berdakwah bukan setakat pakai serban, pakai jubah je kan. Kita macam gini pun boleh berdakwah juga kan. Saya setuju dengan tu, saya setuju Kan? sangat. Gitulah si tukang cerita. Korang Mm. korang 10 mata memandang. Dengar seronok kan. Bagilah sikit. Bagi sikit sahabat kita ni. Aduh, Ha. tak apalah. Follow sikit. Dia tak apa. Kita saya kalau saya lah kan. Saya pernah sekali abang live tak ada orang tengok bang. Ha. Tapi saya keep Memang on. saya pun pernah juga. Saya keep on. Kita tak boleh mengalah bang. Sebab apa yang Betul. apa yang abang Bro Fai sampaikan pun ada juga pengajaran dia kat situ kan. Kita Ya, betul. biasa bang, kita nak buat benda baik. Macam itulah cabaran dia. Betul. So Bro Fai macam mana sekarang perkembangan? Okey Saya punya channel merah ni tak begitu berkembang sebab ada sedikit hal-hal dalaman. Ada sedikit hal-hal dalaman dalam channel merah saya ni. Okey. Yang perlu saya setting tu memang orang kata rumit lah, agak rumit untuk saya setting balik. Jadi syukur alhamdulillah sejak saya masuk dekat apa ni TikTok ni, saya dah merasalah dah merasalah kenikmatan dalam TikTok ni, alhamdulillah. Coklat, terima kasih Coklat kerana support sahabat saya. Aduh, ya Allah, abang Coklat Trilogy. Ni Cikolet Trilogy. Cikolet Trilogy. Dia selalu juga datang live saya ni. Terima kasih Cikolet, dan terima kasih jugalah kepada abang Bro Fai kerana sudi menjemput saya malam ni kan. Walaupun tadi saya sepatutnya terima kasih dengan awak sebenarnya. Tadi sebenarnya saya tengah duduk anak saya. Anak saya ada, alhamdulillah saya baru dapat anak yang ketiga. Saya tadi alhamdulillah, syukur. Tahniah. Boy ke girl? Saya girl. Saya ada seorang boy, dua girl. Alhamdulillah. Anak saya yang boy tu dia istimewa sikit bang. Dia boleh Six Sense. Ya, dia ada six sense. So banyak juga cerita pasal dia sebenarnya, tapi nantilah kita kongsikan. Ya, betul. Nanti bila-bila senang nanti kita kongsikan. Saya nanti masuk pula dekat awak punya apa ni? Awak punya live nanti, kan? Boleh. InsyaAllah. Nanti kita set bang. Apa-apa kita set nanti. Alright. Boleh bang. Terima kasih banyak, Cap. Okey, sama-sama. Cerita awak memang menarik. Korang semua kena ikut, kena follow Cap ni. Okey. Nak cek kelainan sikit bang. Itu je. Alhamdulillah. Kita punya ni, kita punya penyampaian tak sama. Betul. Sentuhan kita tetap tak sama. Betul. Tetapi tak salah kalau kita untuk bergabung, untuk bersahabat. Betul. Itu tidak salah. Yes. Mungkin apa yang saya tak ada pada abang. Apa yang saya ada, kita boleh saling tukar kan bang kan? Betul. Saling melengkapi lah. Daripada TS Lanang, salam Radufai dan sahabat-sahabat semua di live ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TS Lanang, orang yang terkenal juga di Singapura. Wah, salah seorang tim paranormal daripada ni apa nama, Keraton Paranormal. Saya kalau diberi peluang untuk paranormal, saya rasa mungkin saya tak sekental mereka lah. Hebat. Okey bang, saya minta diri dulu sebab saya nak sambung mendodoi anak saya. Terima kasih banyak Cap. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.